أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Saya Muhammad bin Hamdan, pelajar PDPP, pelajar IPG, PDPP KDC, ambilan Oktober, ingin mempersembahkan satu tugasan yang bertajuk Kemenjadian Murid ataupun Pelajar Mengikut Perspektif Islam. Jadi pertama sekali, sebelum saya mulakan kepada intipati tajuk itu sendiri, saya balik semula ke belakang tentang falsafah pendidikan kebangsaan kita, FPK, yang mana berbunyi pendidikan di Malaysia adalah merupakan satu usaha yang berterusan, yakni istiqamah, konsisten ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh. Ini tugas guru, memperkembangkan tugas individu yakni pelajar secara menyeluruh, holistik dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan juga jasmani, jari, ataupun kalau sekarang ni kita panggil jaris, kita tambah lagi satu iaitu sosial juga. Berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak yang mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan untuk mencapai kesejahteraan dirinya serta memberi sumbangan yang kepada keharmonian dan juga kemakmuran keluarga, masyarakat dan juga negara. Ini berdasarkan Akta Pendidikan 1996. Daripada FPK ini sahaja kita boleh melihat bahawa antara kemenjadian pelajar ataupun murid yang negara kita inginkan, antaranya adalah seimbang dari sudut jari, jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Kita tambah satu lagi S iaitu sosial. Dan juga jari tersebut ataupun jaris adalah berdasarkan kepada kepercayaan kepada Tuhan. Jadi itu adalah aspek yang antara yang utama yang Malaysia secara umumnya ingin pelajar itu jadi. Dan last sekali adalah supaya pelajar ini dengan kualiti individu yang ada pada dirinya itu, dia mampu untuk menyampaikan kepada masyarakat, memberi sumbangan kepada masyarakat. Kemudian kita khususkan sedikit kepada falsafah pendidikan Islam pula, yang mana ianya juga merupakan satu usaha yang berterusan untuk menyampaikan ilmu. Ini tugas guru, menyampaikan ilmu, kemahiran dan juga penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi kemenjadian pelajar dari sudut pandangan falsafah pendidikan Islam mestilah berdasarkan kemenjadian pelajar itu mestilah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Dia itu mestilah dibentuk dengan fahaman bahawa setiap tingkah lakunya, setiap apa yang dia lakukan, dilaksanakan di dalam kehidupan dunia ini adalah mestilah berdasarkan Al-Quran dan juga As-Sunnah, bagi membentuk sikap, kemahiran, kepribadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tadi falsafah pendidikan kebangsaan hanya umum untuk kepercayaan kepada Tuhan, kerana kita masyarakat majmuk berbilang kaum dan juga agama. Jadi untuk falsafah pendidikan Islam kita khususkan bahawa kita inginkan hidup sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri sendiri dulu mesti diutamakan, kemudian masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah mencapai ini yang ditambah di dalam falsafah pendidikan Islam. Bukan sahaja pelajar itu mampu memberi sumbangan kepada masyarakat dan juga negara, malah apa yang dia buat adalah ke arah untuk mencapai kebaikan dan juga kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat kelak. Jadi ini yang antara perkara yang membezakan antara falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan Islam. Saya petik satu lagi falsafah pendidikan Islam yang dikongsikan ataupun didefinisikan oleh Profesor Dr. Sufian Hussein
saya suka ambil dia punya kerana dia telah cerakinkan falsafah pendidikan Islam itu kepada banyak aspek dan juga pandangan, kerangka, supaya kita nampak lebih jelas. Sebagai contoh, katanya pendidikan. Jadi pendidikan itu ditulis adalah merupakan salah satu proses membina tamadun. Pendidikan itu adalah tamadun, ataupun tamadun itu adalah berdasarkan pendidikan. Pendidikan Islam adalah satu usaha yang berterusan, yang bersepadu di dalam menyampaikan ilmu. Kat situ ditulis 5 tugas utama guru adalah untuk menyampaikan ilmu, membentuk diri pelajar, mengasuh peribadi pelajar, yakni murabbi ataupun tarbiyah, membina kemahiran diri yang ada pada pelajar dan menjadi contoh tauladan. Jadi guru mestilah merupakan seseorang yang mampu untuk menjadi contoh ataupun mampu untuk dicontohi oleh pelajarnya. Di dalam penghayatan cara hidup Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan meningkatkan potensi diri dari sudut spiritual. Jadi ini 5 aspek teras pula. 5 aspek teras yang ada di dalam yang sepatutnya kita bentuk untuk pelajar. Spiritual, yakni rohani, fizikal, yakni jasmani, intelek, emosi dan juga sosial sama dengan jaris. Agar menjadi manusia yang bertanggungjawab terhadap Allah. Jadi 3 hubungan ini merupakan satu keberhasilan ataupun kemenjadian antara kemenjadian pelajar yang kita inginkan, iaitu hubungan ataupun tanggungjawabnya dengan Allah SWT. Hablum minallah itu kuat. Kemudian hablum minan nas, hubungannya dengan manusia pun kuat, dan juga persekitaran dengan alam. Persekitaran alam ke arah mencapai kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan yang abadi di akhirat kelak, yakni imbangan di antara dunia dan juga akhirat. Baiklah, daripada falsafah pendidikan Islam itu, saya nak keluarkan 5 aspek teras tadi. Kalau kita perasan tadi, 5 aspek teras yang dikongsikan oleh Profesor Dr. Sufian Husain ini, iaitu jaris itu sendiri. Jadi jaris itu adalah merupakan suatu instrumen ataupun perkara yang mesti ada di dalam kurikulum pendidikan kita, yang mana ianya sebagai suatu, orang kata ni, mekanisme yang kita gunakan untuk pelajar itu akhirnya kita katakan dia menjadi. Jadi bila dia tu mesti melalui 5 proses ini, barulah kita boleh katakan pelajar itu menjadi mengikut acuan kita sendiri. Jadi ada 5 jaris: jasmani, emosi, rohani, intelek dan juga sosial. Yang pertama, saya nak tunjukkan bahawa 5 perkara aspek ini ada di dalam Al-Quran dan juga ada di dalam agama kita, telah diterapkan sebelum ini lagi. Jadi sebagai contoh, saya ambil untuk rohani. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Jadi wahai orang beriman, berzikirlah, mengingati Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Jadi ini sahaja telah membantu untuk rohani. Allah Ta'ala telah memberitahu daripada sejak azali, sejak lama lagi, bahawa manusia, untuk kamu menjaga rohani kamu, maka kamu hendaklah berzikir, mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, sebagai tazkiyatun nafs. Kemudian baginda SAW juga ada bersabda, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketahuilah bahawasanya di dalam jasad kita ini ada seketul daging. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Apabila seketul daging itu baik, maka baiklah seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan sekiranya daging tersebut rosak, yakni hati, maka rosaklah seluruh jasadnya. Ketahuilah bahawa ia adalah hati. Jadi ini aspek rohani yang Islam telah tekankan sejak sekian lama lagi. Kemudian antaranya adalah dari sudut aspek jasmani pula, Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman di dalam surah Al-Anfal bahawa wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dan sediakanlah untuk menentang mereka, yakni musuh, segala jenis kekuatan yang kamu dapat sediakan. Dan sudah tentulah antara kekuatan yang paling utama sekali adalah kekuatan fizikal.
Jadi dari sudut fizikal ini Allah Ta'ala telah mengatakan daripada dulu lagi bahawa kamu kena kuat supaya untuk menentang musuh. Kalau kamu tidak kuat maka sudah tentu musuh akan menang. Jadi selain daripada itu sabda Nabi SAW, orang beriman yang kuat, al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah Ta'ala minal mu'min al-dhaif. Orang beriman yang kuat, yang gagah perkasa. Dari sudut kuat ni kita boleh ambil dua maksud, dari sudut fizikal dan juga rohani. Rohani pun kalau kuat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kalau lemah tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang yang kuat kalau dari sudut jasmaninya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita ambil aspek yang ketiga, iaitu intelek, yakni kebijaksanaan ataupun tahap kognitif yang tinggi. Yang ini menarik kerana di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang kisah Nabi Sulaiman dan juga kisah Nabi Daud. Yang mana pada ketika itu Nabi Daud sebagai bapa kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, ada menceritakan, Allah Ta'ala menceritakan bahawa berlaku satu pertelingkahan di antara dua rakyatnya, yang mana yang seorang pengembala kambing dan juga yang keduanya adalah pekebun. Iz nafashat fihi ghanamul qaum. Jadi dekat situ pada kisahnya secara ringkasnya, bahawa kambing pengembala ini telah masuk ke dalam kebun, si pekebun, akhirnya merosakkan tanaman. Kemudian apabila yang pekebun datang mengadu, membawa isu ini kepada Nabi Daud AS, Nabi Daud AS memutuskan bahawa segala kambing itu mesti diserahkan kepada pekebun untuk mengganti, sebagai ganti rugi kepada pekebun. Pada ketika itu Nabi Sulaiman AS sedang mendengar kisah itu dan dia tidak bersetuju. Maka dia dengan hikmahnya dia menyatakan kepada ayahnya Nabi Daud AS bahawa apa pandangan ayahanda sekiranya kita buat macam ni. Yang pekebun tadi dia mengambil kambing, hanya ambil saja, bukan terus bagi. Kemudian yang si pengembala kambing pula pergi ke kebun dan mengusahakan kebun itu semula. Jadi ditukar. Si pekebun tadi ambil tugas mengembala kambing, dan dia boleh ambil hasil-hasil semua dengan susuan dan sebagainya. Kemudian si pengembala kambing pula, dia pula yang mengusahakan kebun. Dan diserahkan balik si pengembala kambing tadi, diserahkan balik kebun itu kepada si pekebun apabila ianya telah sampai hasil sebagaimana keadaan asal kebun itu. Jadi dekat situ apabila dilihat, maka pendapat Nabi Sulaiman itu tidak merugikan kedua-dua belah pihak. Jadi ianya membantu, sebab si pengembala kambing kita tak tahu, mungkin dia orang yang sangat susah. Kalau terus serahkan semua kambing kepada si pekebun, maka hilanglah punca pendapatannya. Daripada sunnah Nabi SAW, kita boleh lihat sirah baginda SAW, di mana perjanjian Hudaibiyah secara umum dan kasarnya, para sahabat melihat bahawa perjanjian itu sangat berat sebelah. Apabila kebanyakan daripada perjanjian itu memihak kepada kaum Quraisy. Namun Nabi SAW memandang lebih jauh, iaitu kepada pembukaan kota Mekah, yang mana hikmah daripada perjanjian tersebut, para sahabat semuanya melihat pada hari pembukaan kota Mekah. Tak lama lepas tu, lepas 2 tahun sahaja selepas daripada perjanjian Hudaibiyah, akhirnya Allah Ta'ala mengkabulkan doa Nabi SAW untuk membuka kota Mekah. Dan banyak lagi isu ataupun peristiwa di mana menunjukkan inteleknya baginda SAW di dalam menguruskan masyarakat pada ketika itu. Kemudiannya dari sudut aspek emosi. Dan janganlah kalian, firman Allah SWT di dalam surah Al-An'am, dan janganlah kalian menghina apa yang sembah selain daripada apa yang ini. Jangan kamu menghina sembahan orang lain yang menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana ia boleh membawa kepada mereka itu pula menghina Allah Subhanahu Wa Taala di atas kejahilan mereka. Dia hanya bertindak defensif.
Dia hanya bertindak balas terhadap apa yang kita buat. Dia ejek Tuhan, kita ejek Tuhan dia, maka tidak mustahil mereka ejek Tuhan kita semula. Sedangkan kita nak bawa misi dakwah. Jadi kat dari sudut inilah Allah Subhanahu Wa Taala tegur, jangan kita pergi hina Tuhan dia. Kita nak dakwah. Kita menaikkan balik menaikkan dia punya kemarahan kepada kita, ianya tidak membawa kebaikan untuk dakwah langsung. Dan akhirnya dia menghina pula Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan mereka jahil. Kemudian sabda Nabi SAW, sekiranya ada dalam kalangan kalian sedang marah, yang tengah marah ni berada dalam keadaan berdiri, maka duduklah. Dan sekiranya kalian dalam keadaan duduk marah tu, maka berbaringlah. Dan ada hadis lain yang mengatakan bahawa Nabi SAW menyarankan kepada orang yang sedang marah untuk pergi berwuduk, kerana marah itu adalah seumpama api, maka wuduk air itu akan memadamkan api kemarahan tersebut. Kemudian dari sudut aspek sosial, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hujurat, wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami mencipta kalian daripada lelaki dan juga perempuan, dan telah kami jadikan kalian berbagai-bagai bangsa dan bersuku puak, supaya kalian saling kenal mengenali, litata'arafu. Jadi perkara ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala sangat menggalakkan at-ta'aruf, yakni bersosial dalam kalangan hamba-hambanya, tidak kira bangsa, sebab semuanya hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila berlaku pertelingkahan di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, ini pada zaman Nabi SAW, maka masing-masing memanggil kaum dia, wahai Muhajirin, bantulah aku. Kaum yang Ansar tu lah, wahai Ansar, bantulah aku. Jadi mereka menyebut nama-nama kaum mereka sendiri. Akhirnya bila Nabi SAW dengar, Nabi SAW tak suka. Nabi SAW tidak redha terhadap perkara tersebut. Maka Nabi SAW katakan kepada semua, utrukuha fa innaha mumtinah. Tinggallah ia kerana ianya amat buruk ataupun amat busuk. Tinggalkan keta'asuban kepada perkauman tersebut kerana ianya merupakan dakwah jahiliyah. Jadi 5 aspek tersebut adakah ada di dalam kurikulum pendidikan kita untuk kita, sebab kita cakap ianya merupakan aspek utama yang kita ingin, ataupun acuan utama yang kita inginkan untuk pelajar kita supaya dia jadi apa yang kita harapkan sebagaimana di dalam falsafah pendidikan negara dan juga Islam. Jadi adakah 5 aspek ini ada di dalam DSKP kita? Jadi saya ambil contoh, ini di dalam kurikulum 5 teras aspek jeris di dalam kurikulum pendidikan Islam. Saya ambil contoh hadis. Kita ada tiga standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Jadi di manakah rohaninya, di manakah inteleknya, di manakah sosialnya, di manakah emosinya dan di manakah jasmaninya. Kalau kita tengok dari sudut rohani, apa yang saya tulis di sebelah itu adalah dari sudut aspek penghayatan terhadap hadis. Hadis ini menceritakan tentang riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Nabi SAW pernah bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, hindarilah kalian ataupun jauhkanlah diri kalian daripada 7 perkara yang membinasakan, yang ini boleh memasukkan kalian kepada neraka. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah 7 perkara tersebut? Maka yang pertama kata Nabi SAW adalah syirik, yang kedua adalah sihir, kemudian yang ketiga membunuh jiwa membunuh jiwa dalam keadaan yang haram, tidak ada hak baginya untuk membunuh. Kemudian yang keempat memakan harta riba, yang kelima memakan harta anak yatim, yang keenam lari daripada medan peperangan, dan yang ketujuh adalah memfitnah, menyatakan perkara yang dusta terhadap wanita yang suci, mengatakan dia kotor ataupun berzina. Jadi 7 perkara ini Nabi SAW sabdakan kepada umat Islam untuk kalian hindari supaya tidak terjumus ke lembah kebinasaan, yakni neraka. Jadi melalui penghayatan hadis ini, dia akan membina satu sifat di dalam hati, jiwa dan juga rohani untuk supaya
menjauhi 7 perkara itu kerana apa? Kerana pertama sekali ini merupakan sabdaan Nabi SAW, perintah daripada agama syariat. Kemudian yang keduanya kerana 7 perkara tersebut dapat membinasakan. Jadi manusia ini secara nalurinya dia tak nak pergi ke tempat yang membinasakan. Kalau di hadapan itu seorang yang membawa kereta, depan tu ada lubang yang besar, secara automatik dia akan mengelak. Dia tak nak kereta dia masuk di dalam lubang yang besar tersebut kerana boleh membinasakan hartanya dari sudut kereta itu sendiri kan. Kemudian kita tengok dari sudut aspek yang kedua, iaitu intelek. Intelek di mana? Ia ini dari aspek pengetahuan. Di dalam standard pembelajaran ataupun di dalam DSKP lah, kita ada 3 perkara, iaitu pengetahuan, kemahiran dan juga nilai. Jadi dari sudut aspek pengetahuan, sebagai contoh, pengetahuan yang pertama kalau kita tengok di dalam standard pembelajaran, iaitu hadis daripada Bukhari dan juga Muslim itu sendiri, hadis muttafaqun alaih. Hadis itu sendiri adalah merupakan pengetahuan. Kemudian maksud hadis, kemudian 7 dosa besar yang terkandung di dalam hadis. Pelajar bila kita minta sebagai contoh, kita tengok pada standard prestasi, kita ambil yang nombor 6, iaitu merumus kefahaman hadis serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah. Ataupun yang nombor 5 itu menilai kefahaman hadis serta mengamalkannya secara beradab. 5 atau 6 ini semua menilai ataupun merumus, ini merupakan kemahiran kognitif, kemahiran intelektual yang ada pada pelajar. Pada peringkat awal, pengetahuan dia adalah mendengar. Kemudian dengan kemahiran, kita nak melatih juga kemahiran, dia mampu menyatakan, dia mampu memahami, mengaplikasi. Kemahiran tersebut adalah asalnya daripada pengetahuan yang dia dapat. Jadi kemahiran merumus, menilai, menganalisis, semuanya adalah merupakan kemahiran intelektual ataupun kognitif. Yang mana intelek itu aspek intelek. Aspek sosial, kita boleh ambil aspek sosial ni, kita letakkan dari sudut aspek pedagogi kita. Contohnya, kita ambil kaedah pedagogi projek ataupun kaedah pedagogi main peranan. Yang ni pelajar sebagai contoh, dalam aktiviti dalam satu kelas, kita minta pelajar tu untuk membuat satu orang kata ni sama ada video ataupun buat lakonan. Sebagai contoh, seorang hakim, ada lagi peguam, kemudian ada beberapa orang pesalah yang mana melakukan salah satu daripada 7 dosa besar ini. Kemudian mereka melakukan suatu orang kata ni simulasi, bagaimana orang yang bersalah itu dibawa ke mahkamah dan bagaimana si hakim itu memutuskan penghakiman. Yang kita nak bukanlah dari sudut kemahiran mereka menghakim dan sebagainya, cuma kita nak bagi mereka dapat gambaran tentang 7 aspek dosa tersebut. Itu dari sudut aspek sosial. Ataupun mungkin kita boleh buat, sebab sekarang ni PKP kan, kita minta pelajar buat satu video menerangkan tentang bahana membunuh diri, bahana melakukan syirik, bahana mengamalkan sihir. Kemudian dikongsikan, letak dekat laman Facebook dia untuk dikongsikan kepada masyarakat. Ini berbentuk sosial. Kemudian aspek yang keempat adalah emosi pelajar itu sendiri. Pelajar termotivasi untuk melakukan persembahan yang terbaik melalui pedagogi kita. Jadi pelajar pada asalnya, kalau dia hanya belajar secara orang kata ni hanya mendengar, yang berpusatkan guru semata-mata, bila mendengar hadis tu, dia hanya dengar, kemudian minta maaf mungkin boleh membawa kepada bosan dan juga mengantuk. Akhirnya ilmu yang dia dapat itu tidak bersifat holistik. Jadi kita nak akan pelajar itu dengan pedagogi yang baik, kita letakkan ini hanya kerangka, di SKP ini hanya kerangka, pedagogi itu yang menggerakkannya. Jadi dari sudut aspek sosial, emosi, malah jasmani juga, aspek yang kelima. Jadi kalau contoh dia buat tadi program di dalam bilik darjah, main peranan, akhirnya semua akan bergerak. Sudah aspek jasmaninya, pelajar tidak duduk sahaja, semua akan main peranan dan membuat aktiviti. Semua ini 5 ini kita boleh terapkan
di dalam DSKP. Kerana DSKP ataupun kaedah pengajaran kita sekarang bukanlah hanya semata-mata berpusatkan guru, malah kita nakkan interaksi yang baik antara dua pihak. Malah juga kita nakkan interaksi dari sudut teknologi kepada pelajar. Dari sudut tadi aspek tadi bagaimana dia menggunakan teknologi untuk menyebarkan ilmu dan sebagainya. Akhirnya kita boleh bagi pula hadiah kepada persembahan yang terbaik untuk membantu emosi dia. Semua itu adalah kita boleh terapkan di dalam DSKP Pendidikan Islam. Nampak saja tajuk hanya kepada merumus kefahaman hadis. Hadis berkaitan dengan 7 perkara yang membinasakan dan mengamalkan secara beradab dan istiqamah. Namun di sebaliknya dari sudut aspek pedagogi kita dan juga pentaksiran kita akhirnya boleh melahirkan pelajar yang kita inginkan dari sudut 5 aspek jaris itu tadi. Saya nak pandang dari sudut lain juga, iaitu kemenjadian murid yang dihasratkan berdasarkan DSKP, KSSM, PKS, Pendidikan Al-Quran dan Sunnah tingkatan 4 dan juga 5. Dekat ini, rumusannya adalah pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bawah itu pengetahuan, kemahiran dan juga nilai. Ini adalah aspek yang saya sebut tadi yang mesti ada di dalam DSKP Pendidikan Islam secara khususnya. Iaitu mesti ada pengetahuan, kemudian kemahiran. Dia menganalisis ke, merumus ke, mencadang ke kemahiran dia, mengaplikasi ke daripada pengetahuan yang didapat itu tadi, kemudian dia mengamalkannya. Jadi akhirnya membawa kepada aspek nilai. Jadi 3 perkara ini mesti ada di dalam DSKP pengajian ataupun pendidikan Islam. Yang mana pendidikan Islam ini terbahagi kepada 6 organisasi kandungan. Yang pertama, pengajian Al-Quran. Kemudian ulum Al-Quran, pengajian Al-Hadis, ulum Al-Hadis, akidah Islamiah dan juga akhlak Islamiah. Dan 6 organisasi ini, setiap daripada pengajian Al-Quran dan sehinggalah akhlak Islamiah itu ada yang saya sebutkan tadi adalah standard kandungan, standard pembelajaran dan juga standard prestasi. Yang mana di bawah itu lagi kandungannya, kita ada kandungan itu tadi, kandungan standard yang saya tunjukkan tadi. Kalaulah DSKP itu semata-mata, jadual itu semata-mata, ini hanyalah bersifat kandungan. Jadi bagaimana kita nak menghidupkan lagi apa yang ada dalam kandungan tersebut adalah dengan melalui proses pedagogi. Kemudian melalui proses pentaksiran. Kita tak nak mereka pelajar hanya buat program saja, kemudian tidak ada penilaian. Program, adakah mereka itu, apa yang aktiviti yang kita buat itu mencapai objektif terhadap kandungan pengetahuan yang kita ingin sampaikan itu ataupun tidak. Jadi pentaksiran pun kena ada. Kemudian tahap penguasaan umum, yakni dari sudut taksonomi belum ataupun taksonomi belum saya makan, yang 6 itu di dalam pendidikan Islam pun kita ada. Jadi yang pertama adalah tahap ilmu, kemudian tahap amali, tahap amalan, kemudian tahap beriltizam, tahap penghayatan dan akhir sekali tahap pentabiatan, di mana dia boleh menjadikan sesuatu ilmu pengetahuan kandungan yang didapat itu sebagai pentabiatan terhadap kehidupan seharian dia. Malah lebih daripada itu lagi, dia boleh menjadi contoh dan tauladan kepada rakan-rakan dan juga masyarakat. Akhirnya, kalau tengok dekat bawah tu, kemenjadian murid yang dihasratkan, kemenjadian murid yang kita inginkan dari sudut perspektif pandangan agama Islam kita. Dan kalau saya nak ambil contoh, kita ambil daripada PQS punya DSKP tadi, bidang akhlak Islamiah, mengamalkan amalan yang memenuhi tuntutan tazkiyatun nafs bagi tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada sudut mengamalkan amalan itu adalah merupakan mengamalkan itu merupakan satu kemahiran. Kemudian amalan yang memenuhi tuntutan tazkiyatun nafs itu adalah merupakan suatu pengetahuan yang mana pelajar mesti tahu. Dengan tujuan apa? Mendekatkan diri kepada Allah dalam kehidupan itu adalah merupakan nilai. Setelah dia belajar apakah amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka kesan dia adalah dia mengamalkan perkara tersebut di dalam kehidupan seharian dia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita tengok aspek yang ke-6 ataupun yang pentabiatan tadi kan, tahap penguasaan, mengamalkan amalan yang memenuhi tuntutan tazkiyatun nafs
bagi tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan sehingga boleh dicontohi atau membimbing orang yang lain. Jadi kesimpulan daripada persembahan ataupun presentation ini adalah yang pertama, kemudian pelajar mengikut Islam itu yang kita dah ambil tadi, kita melihat dari sudut perspektif falsafah pendidikan kebangsaan itu sendiri, yang mana menerapkan JERI, keseimbangan di antara jasmani, emosi, rohani dan juga intelek, ataupun JERI sekali yang tambah satu lagi dengan S. Kemudian falsafah pendidikan Islam juga menekankan JERIS. Cuma ditambah adalah bahawa sumbangan pelajar itu sendiri terhadap negara dan juga masyarakat akhirnya boleh membawa kepada kebahagiaan untuk dia di dunia dan juga di akhirat dengan berpaksikan kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengamalkan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Kemudian dalil naqli yang saya dah kongsikan tadi dari sudut 5 aspek JERIS itu, dan last sekali bagaimana DSKP pendidikan Islam ataupun syariat Islamiah ataupun Al-Quran dan Sunnah boleh membawa kepada kemenjadian pelajar yang kita hasratkan, kemudian pelajar mengikut perspektif Islam. Jadi saya mengharapkan agar apa yang saya kongsikan ini bertepatan dengan tajuk dan bertepatan dengan apa yang diinginkan daripada tugasan ini, dan saya mengharapkan agar ini bermanfaat dan boleh dikongsikan kepada sahabat-sahabat, rakan-rakan guru-guru yang lain, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.